kita meniaga mi rebus lah sebab saya suka makan mi rebus. Tapi nak buat mi rebus tak reti lagi. Esok nak meniaga dah. Dengan model masa tu RM25 saja. Kalau pikat RM20 apa yang boleh beli. Tu yang meja kursi apa tak ada. Pakai mi bungkus ya. So saya bermulalah dengan RM25 tarikh 14 hari bulan 4 94. Setiap langkah dalam meniti kejayaan, pasti ada jerit perih kehidupan yang ditempuh. Itulah detik sukar yang memaniskan rencah hidup seorang insan yang sanggup berjuang dalam pelbagai pekerjaan demi mencari sesuap nasi untuk keluarga. Jana Resepi menelusuri sisi pahit manis figura hebat anak jati Kedah yang selesa disapa Pak Tam. Membina Empire Restaurant, tu dia Pak Tam, sebagai titipan legasi keluarga. Nama penuh saya adalah Ruslin bin Ibrahim, umur 59 tahun dan saya adalah pemilik restoran Tu Dia Pak Tam. Sebutan kena bagi kena. Kalau ikut sejarah perniagaan tu, saya sebenarnya berniaga daripada bangku sekolah lagi. Kerana masa tu saya terpaksa usaha sendiri sebab saya orang susah. Bila orang susah, pergi sekolah tak ada duit. So cara nak cari duit, berniaga kecil-kecil. Saya berniaga daging lebih kurang 9 tahun. Masa tu kita berniaga tak ada belajar mana pun, tak ada tunjuk. Pakai hantam, kata hantam kromo. Ikut buat kan. Tahun ke-9, dipendekkan cerita, saya terpaksa tutup perniagaan. Tapi saya jatuh berniaga tu bukan pasal tak laku. Kebanyakan orang pasal tak laku. Tapi oleh kerana kita tak ada pengetahuan keuangan, jadi orang berhutang banyak, saya tutup perniagaan. Bila tutup perniagaan tu saya jadi serba salah, tak tahu arah, tak ada arah. Adalah satu kawan saya, dia kata macam ni, kita buat perniagaan baru, dia kata. Senang kata, kita beli kamera di Malaysia, kita pergi jual kat India. So kita pergi ke India, bawa kamera ni jual beli dengan harga 2,500, jual sana 9,000. Lepas tu kita ambil pula di sana kain sari sana sekitar dalam 250, kita boleh jual sini 600 700. So saya pun kita bermula saya tengok agak susah lah sebab hutang kita tak lepas. So bila tak lepas, so kita tak boleh buat lah. Satu hari Mak Tam kata kat saya, dia kata, bang, tak payahlah buat kerja-kerja macam ni. Tak berkat lah, kok lah, abang pun tak ada rumah. Dan ni kita berniaga tepi jalan sudahlah, berniaga lah sekupang dua upang pun cukup lah untuk hidup. Kita berniaga mi rebus lah sebab saya suka makan mi rebus. Daripada kecil sampai besar, saya memang suka makan mi rebus. Tak makan nasi pun tak apa. Tapi nak buat mi rebus tak reti lagi. Esok nak berniaga dah. Kita saya beli barang petang tu, cuba buat dan bagi jiran-jiran rasa. Bila kata 100% yang kita bagi jiran rasa tu semua kata sedap. Kita buat terus ya. Esok terus kita buat. Dengan model masa tu RM25 saja. Kalau pikat RM20 apa yang boleh beli. Tu yang meja kursi apa tak ada. Pakai mi bungkus ya. So saya bermulalah dengan RM25 tarikh 14 hari bulan 4 94. Saya bermula dengan 2 orang, dengan anak menakan. Dia tanya, Pak Tam, store kita ni kita nak buat nama apa? Dalam saya fikir, dia kata macam ni lah, Pak Tam saja lah. Saya kata kalau Pak Tam semua orang Pak Tam. Orang Kedah, lalunya kalau dia jumpa sesuatu, tu dia. Itu yang
Saya kata tu dia tu terkejut. Saya kata biar orang panjang, biar lawak, biar orang senang ingat. Tu dia Pak Tam. Itulah start bermulanya jenama tu dia Pak Tam bermula dengan 2 orang. Saya kenal dia ni dalam persekitaran 90-an. Dan waktu tu ramai pelanggan yang boleh kata queue lah. Berebut-rebut lah. Terutamanya waktu-waktu rehat pejabat. Makanan yang popular waktu itu lah mi rebus rojak. Kalau dah makan tu memang kita katakan dah jadi macam satu kepastian tiap-tiap minggu nak makan lah kita kata. Mi rebus ni ada sejarah tersendiri Pak Tam. So yang keropok udang tu bukan senang tau nak belajar ketika itu. So Pak Tam cakap, okey aku nak kena buat. Tapi siapa yang expert? So Pak Tam ada satu pergi kedai ni mamak lah. So dia memang orang kata secara kasarnya dia sebenarnya tak nak mengajar. So dia letakkan syarat, okey kalau you nak belajar buat keropok tu, Dia kata boleh. Tapi dengan syarat 5 minit aku ajar hang tengok ya 1000 nak. Naknya dia niat tak nak ajar. Saya kata okey, 1000 tau. Tapi masa tu sebenarnya walaupun okey duit tak ada lagi. tahun 1986, 5 minit RM1,000 nilai dia. So betapa tingginya, tapi dengan azam, nekat memang kita nak buat benda tu. Pak Tam kata okeylah, sangguplah gadai emas apa semua sebab nak belajar. So belajar, memang belajar 5 minit je dia bagi. Tapi alhamdulillah dengan hasil belajar tu Pak Tam dapatlah jual kita punya yang first tadi mi rebus, yang kedua rojak. Setahun kita berniaga, barulah saya mula nak cari tambah menu. Semasa tu saya minat selain daripada mi rebus, masakan mamak, nasi kandar. Cukup genap setahun saya mula mencari di mana tempat aku yang patut belajar. Last kali saya tu jumpa nasi kandar di Alok Star. Orang beratok pada malam tu. Saya pun tu pergi jumpa tu ke kedai tu, yang kedai orang ramai beratok tu kan. Saya tanya dia, okey saya mau belajar nasi kandar lah. Dia kata, hang nak belajar, hang pergi India. Saya kata latih dah, betul-betul dia ni muruh aku lah. Kata, aku dah pergi India, mana ada nasi ni di India. Itu tak apa. Saya katakan Pak Tam, mari kita makan, try tengok macam mana. Lepas makan saya pergi basuh tangan. Basuh tangan, kebetulan saya tengok yang mencuhayak tu budak Melayu. Sambil basuh tangan, sambil tanya dia, tukang masak siapa? Mamak ke, Melayu ke? Dia kata, Melayu. Saya kata, kalau Melayu ada Chan, dia kata, okey, kalau tu boleh cerita tak? Pagi esok saya nak main. Pukul berapa saya kena main? Dia kata, kena main pukul 4, lepas masak di atas. Okey, tak apa. Saya pun dah dapat, saya pun balik. Start dengan nasi kandar. So, saya tambahlah. Tadi saya bermula dengan mi rebus dengan pasport. Lepas tu, setahun kemudian saya tambah nasi kandar. So, berkembang. Masa tu naik daripada gerai kepada kedai pula. Ada kedai macam. So, rancangan saya menjadi. Saya target setahun ni mesti collection aku berada di sekian tahap. Dan pada masa itu lah orang panggil saya berangan-angan. Saya kata satu hari nanti aku nak jadi cikgu. Kebetulan pada masa itu Dasan Mara nak cari usahawan, mengajak usahawan. So memang tepat masa dia. So cita-cita sekolah lu nak jadi cikgu. Tak kesampaian cikgu tu, alhamdulillah sampai juga jadi cikgu. Cikgu dalam pengusaha restoran, cikgu dalam masakan, kestri semua. Alhamdulillah capai. Alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki saya tu. Saya ingat lagi saya baru nak naik, masa baru naik berniaga. Seterdetik di hati aku nak pergi Mekah. Tapi duit tak ada. Hari itu pelanggan saya yang pertama datang, dua laki bini makan, dia makan mi rebus, saya ingat lagi. Dia peminat mi rebus. Tapi layan dia. Saya tanya, "Tuan, kerja mana?" Dia pun tak cakap banyak, dia berhenti letak suap mi rebus tu, dia tarik kad, dia bagi saya. Saya tengok di kad tu penolong operasi catering di Mekah. Saya kata, "Tuan, saya nak pergi Mekah lah." Dia kata, "Hang nak pergi Mekah?" Betul? Betul. Okey, esok aku main barang. Dia cerita ni kebetulan semua. Saya pun isi barang, seminggu dia panggil interview. So
So bila sampai 2 minggu lepas tu dapat jawapan, berjaya, tapi bukan sebagai tukang masak, sebagai ketua tukang masak. Lagi terkejut beruk. Saya kata saya minta tukang masak. Saya bukan minta ketua tukang masak. Dia kata apa kat saya? Ayat dia satu aja. Aku tengok hang boleh. Dia bila kita sampai sana dengan keadaan kita tengok orang hebat, kita ni tukang masak tepi jalan, dia jadi blank. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu ilmu tu main balik. Main balik tu, alamak senang benda ni. Pasal apa aku jadi macam ni? Ha, kata alhamdulillah ya Allah, kata bagi balik ilmu. So saya berjaya di sana. So beberapa tahun lah saya jadi ketua tukang masak di Mekah, dan tengok akhir saya sendiri yang dapat tender. Saya sendiri dapat tender di Mekah. Cerita di Mekah. Kita pun makin berkembang daripada satu cawangan, kedua cawangan, sehingga kita pernah mencecah sehingga 15 cawangan. Kita ada semua sekali lah. Masa tu pekerja kita melebihi 320 orang lebih masa tu. So itulah rentetan saya yang saya selama ni yang saya bina berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun bukan atas hari nak jadi macam ni. Hasil kerja kuat. Masa tu kita tak fikir nak berjalan, kita tak fikir orang kata hari cuti, off day pergi sana. Kita tak ada. Saya hanya bekerja bangunan. Apa yang saya nampak dan apa yang saya alami juga, adik-beradik kami alami, sebab kita ketika itu memang susah. Senang cerita, tak nampaklah mak ayah ni kat rumah. Kita tidur, dia tak balik lagi. Kita bangun, dia dah keluar. Tapi once dah 2010, ketika itu kita dah ada lebih kurang dalam 4 ke 5 cawangan. Ketika itu, baru saya nampak, oh, Pak Tam punya ni, dia sebenarnya dia seorang yang ada vision. Maksudnya dia ada visi lah untuk maksudnya dia dah plan untuk anak-anak dia. Okay, itu satulah maksudnya yang kata plan tu sebab apa? Dia dah susun dah. Macam akak ambil account. Abang dia kena ambil food tech. Saya kena ambil hotel catering. Adik ambil culinary, hot kitchen. Yang adik perempuan ambil pastry. So saya nampak tu ketika kita dah mula kembang. Baru saya nampak. So sebelum ni kita hanya macam bangkang lah. Kenapa nak kena pergi belajar ni? Kenapa nak pergi belajar ni? Sebab kita tak tahu. Sebab memang Pak Tam sendiri pun dia ada visi tapi dia tak cerita kat anak-anak. Mungkin itu karakter dia lah. Satu hari nanti anak-anak aku mesti bekerja dengan aku. Satu hari nanti anak-anak aku mesti belajar agama, belajar apa, semua bersama-sama dengan aku dan makan bersama-sama dengan aku. Itu cita-cita saya masa itu. Saya pun bertindak mengikut fokus yang saya buat. Dalam perniagaan ni biasalah cabaran, tapi di antara cabaran yang saya tak boleh lupakan, saya ingat sampai ke mati lah. Saya kena dengan custom lah pada masa tu. Kita tak tahu masa tu undang-undang custom ni. Bila saya kena, di mana saya nak ambil duit? Nak pinjam bank. Macam saya kata tadi lah, tabiat manusia. Bila kita susah, siapa nak tolong? Bila kita senang, semua orang sanjung. Dia kena lagi denda 50%. Saya kena bayar. Saya dah hilang arah masa tu. Tapi perniagaan saya dari segi jualan macam biasa, tak ada apa. Tapi berlaku nak cari duit mana dalam keadaan macam tu. Saya pun bincang dengan Mak Tam masa tu. Saya kata kita tak ada jalan. Sama ada dua ya. Sama ada kita lari, tutup, ataupun kita ambil duit ceti. So saya kata macam ni lah. Kita terpaksa ambil duit ceti. Kita hadapi semua ni untuk menyelamatkan orang kita dan menyelamatkan perniagaan. So, setuju. Kita pun jumpalah ceti. 5-6 orang ceti lah. Ada Melayu, ada Sing, ada Cina. So, kita ambil. Bila kita ambil, kita berkehendak. Bila berkehendak, apa saja syarat yang ceti bagi, semua saya terima. Ceti pun bagi. Dia tengok kedai berapa kurang,
Dia tengok restoran sayang, okey dia bagi. Janji hayat bayar hari-hari. Hari pertama saya panggil maktam. Saya kata maktam, bentang akaun dekat saya, berapa betul-betul kita mampu bayar satu hari. Satu cuti itu kita kena bayar 1,000 kan. Saya kata. Okay. Maktam kata yang 1,000 ni kita hanya mampu, contoh ada 500. Bila dah pasti dengan maktam tu, saya pun panggil semua. Word yang pertama bila dia masuk situ, saya kata apa? Okey, you punya hutang saya akan bayar sampai habis. Itu word saya yang pertama. Tapi sebelum tu saya buat sedia apa lagi tau? Saya beli pisau, saya letak di sebelah. Saya dah nekat. Hang sentuh badan aku, hang sentuh. Kalau aku tak mati, hang mati. Dua tu lah. Dah masa tu memang nekat. Bila dia masuk tu, buat yang pertama saya kata tadi lah, hutang you mesti saya bayar sampai habis. Tapi dengan satu syarat saya kata. Apa syarat dia lah? Okey, bos, malam janji kita kena bayar 1,000 satu harian, contoh. Oh, ya lah, 1,000 satu hari, oh, you mesti masuk. Oh. Tapi saya mau cakap sekarang, saya tak mampu. Oi, ini macam mana boleh, dia kata. You sudah janji semalam. Itu pasal saya panggil balik ini hari. Saya cakap, saya mau selesai. Kan saya cakap tadi, saya mau bayar hutang you sampai habis. So, tapi saya tak boleh ikut you. Sebab you, saya ingat you pun tahu saya cakap kan. Sebab saya punya 5 orang tau. Dia pun duduk. Dengan, dia salah. Situ, dengar kayuh rendah. Okey, saya sudah cakap dah. Sekarang you bunuh saya pun, you tak dapat wang. You sekarang mau wang kan. Saya mau bayar you punya wang. Tapi you bagi saya chance sikit lah. Last kali, penik tadi ikut. Sama juga yang Melayu mai, yang tumuk meja apa, saya relax. Seperti saya tak, hang sentuh badan aku, hang kena. Hang tak sentuh, tak apa. Aku sabar, cakap hang nak maki, hang nak cakap apa, terpulang hang. Tapi Alhamdulillah, masa tu Allah Ta'ala bagi anugerah kat saya, masa tu kental. Saya tak rasa takut, macam orang takut kat JT. Saya tak rasa, sikit saya tak rasa takut. Cuma saya nekat, hang sentuh badan aku, hang kena. Tunggu ya, saya nekat. Parang dah ada sebelah. Kan? Dia masuk dalam bilik kita, saya dah kunci. Yang kedua, yang pertama, sama juga lah. Yang bising, last. Okey, semua setuju. Lepas tu saya bagi syarat lagi. Okey, saya tak mau you mari saya punya kedai hari-hari. Hari-hari you tengok dalam akaun, petang-petang you tengok. Kalau saya tak masuk, you call. Dan kita pun, Alhamdulillah, kita bayar semua. Ada yang berlanjutan sampai 3 tahun, ada sampai 5 tahun pun ada. Tapi total daripada kita pinjam tu, contoh kita pinjam baru dalam 500,000 lebih lah. 400,000 lebih, 500,000 lebih. Kita campur balik apa yang saya bayar tu lah 2.6 juta. Bayangkan, saya berjaya bayar duit ceti. Sehingga depa-depa ni yang tadi garang-garang tadi, semua jadi baik dengan saya. Yang panggil abang Pak Tab lah, selepas habis saya bayar. Bertalu-talu telefon. Ada yang main rumah macam kutip hutang pada main bukan nak kutip hutang, nak bagi hutang. Saya pun sampai tak tahu, orang cakap, lalas saya cakap macam ni lah. Bos, sorry ya, minta maaf lah, sekarang saya suruh kaya. Kalau kita habak tobat, dia tak faham. So kita habak, saya suruh kaya. Lepas tu, alah tak apalah, kita minum teh. Okey, minum teh tak ada masalah, kita jadi kawan. Jadi kawan sampai hari ni. Lepas tu, sampai satu peringkat, Pak Tam, you tolonglah, kita di student pun tak ada recommend sama kawan. Saya kata, oh tak masalah. Saya recommend esok, saya kena ikat. Oh, saya kata, kan you ikat orang semua, ikat pukul apa. Gimana kita ikat kan? Gentleman punya orang, dia cakap. Tu cabaran yang saya tak dapat lupakan. Tapi Alhamdulillah, saya berjaya bayar. Itulah, saya pun macam mimpi ya, macam mimpi. Tapi saya faham, ini semua pertolongan Tuhan. Pertolongan Allah Ta'ala. Bukan daripada kehendak saya. Cuma saya berusaha. Sebab Allah dah kata, siapa yang berazam nak bayar hutang orang, Allah akan buka jalan.
Okey, ayam kapitan ni pun ada sejarah dia. Sebab ayam kapitan ni kita tidak belajar mana, kita hanya buat assignment sendiri. Tu assignment melalui rempah-rempah, so kita dapat satu cita rata rempah yang agak sebab kajian orang Malaysia boleh terima, so kita namakan ayam kapitan berempah. Antara bahan-bahannya ayam tu sendiri, kedua itu serbuk cili, serbuk rempah kari daging, jintan manis, jintan putih, 4 sekawan, daun pandan, serai, dan ketumbar. Warna daun ketumbar ni adalah pewangi kepala kapitan berempah itu sendiri, kicap manis, dan terakhir adalah rasa lah. Okey, cara-cara dia panaskan minyak, tumiskan bawang, 4 sekawan, serai, daun pandan dan daun ketumbar sebagai pewangi. Sudah garing kekuningan, kita masuk sedikit air dan masukkan rempah kari daging tadi, serbuk cili, jintan manis, jintan putih. Kacau sehingga garing, hingga masak betul-betul masak rempahnya tu. Masukkan kecap manis, dalam sekali tairu. Lepas tu kita masukkan sikit air lagi, baru masuk ayam yang digoreng paruh masak tadi. Kecil api, biar lagi 5 minit dan angkat hidangkan kepada panai. Mi rebus ni ada cerita yang mendalam untuk diri saya, sebab saya daripada kecil kalau pergi mana pun mesti cari mi rebus. Kalau boleh makan mi rebus, nasi tak makan pun tak apa. 3 hari tak makan nasi pun tak apa. Janji dapat mi rebus. Sebab tu mi rebus ni saya tak ada belajar mana-mana. Saya belajar melalui pengalaman apa yang saya makan. Daripada situ saya cipta dalam masa tak sampai 1 hari lah. Semalam saya cipta resipi, besok saya terus berniaga. Sebab terlampau minat, so kita boleh buat sendiri. So saya bermulalah dengan mi rebus dan rojak pasbur di bawah pokok. Di antara yang perlu kita ada bahan untuk buat kuah mi rebus adalah yang pertama bawang, kedua serbuk cili, ketiga bahan pemakai itu ubi kentang dan biskut meri, ketiga udang kering, itu kita pakai gula, kita pakai garam dan sedikit perasa untuk mengenakkan kuah dia. Itu bahan kuah. Dan antara bahan untuk komplit, untuk sepenuhnya untuk buat mi rebus, kita mesti ada mi itu sendiri, mi kuning, kita ada tahu,
kita ada tauge untuk menyebabkan, kita ada cili merah dan ubi kentang dan sedikit daging. Cara nak buat dia, kita panaskan minyak, tumiskan bawang sehingga garing. Lepas tu masuk air, sedikit air dan serbuk cili. Masak serbuk cili sampai betul-betul masak. Selepas masaknya serbuk cili, kita masukkan udang kering. Lepas tu diikuti dengan pemekat tadi dan tambah lagi air supaya sesuai dengan kepekatan ya. Lepas tu kita masuk ubi kentang dan biskut meri. Seterusnya masuk gula, masuk garam dan perasa. Didih sehingga mendidih. Lebih kurang dalam, kalau untuk 10 orang makan, dalam 15 minit dah mendidih dan angkat. Rojak Pasma pun ada sejarah bagi saya. Sebab masa saya berniaga mula-mula, saya berniaga dalam bulan Ramadan, saya memang tak pandai buat kuah. Masa tu saya ambil kepada kawan seorang sahabat, ambil kuah dan ambil bahan-bahan. Hari ketiga puasa, saudara dia meninggal, so dia tak boleh buat kuah tu. Tapi macam biasa, saya kata bila saya minat, saya cuba juga, dalam satu malam saya cuba dan terus jadi, dari situlah saya start buat sendiri kuah. Di antara bahan-bahan kuah adalah serbuk cili, cuka, gula merah, gula putih, garam, kacang tanah dan biskut meri. Dan bijan sebagai bahan garnishing dia. Itu di antara bahan-bahan kuah. Cara masak kuah adalah kita panaskan air, didihkan air sehingga mendidih. Kemudian kita masukkan, masa tu kita masuk serai, kita masukkan daun pandan. Lepas tu kita baru masuk serbuk cili. So, serbuk cili ni betul-betul mendidih sehingga 5 minit. Bagi hilang bau cili, baru kita masukkan gula merah, gula putih, cuka, garam. Dia mendidih, betul-betul mendidih, baru kita masukkan kacang tanah. Kacang tanah ni kita bagi mendidih lagi untuk jangan dia bagi melekat, bagi pecah. Begini. Last sekali baru kita masuk biskut meri untuk memekatkan bahan tu. Biar dia mendidih 5 minit, kecilkan api, semasa tu baru kita tabur bijan. Bahan-bahan kuih adalah tepung, toge, kucai, telur, garam dan gula. Cara mancuh dia, kita masukkan yeast dulu. Kita kacau yeast tu bagi sebati dengan air. Kemudian kita masukkan tepung, pecahkan telur, masukkan toge, kucai dan perasa garam dan sedikit gula. So kita kacau sehingga sebati dan dia tidak pekat dan tidak cair. So kita peram selama lebih kurang 15 minit untuk dia naik. So kita terus goreng. Pertama kita goreng hingga dia ke kuning-kuning emas. Baru kita boleh angkat. Kuih yang kedua adalah kuih kelapa.
So bahan-bahannya adalah kelapa, pewarna kuning, bawang goreng, garam dan gula. Cara-cara nak mancuh dia, masukkan tepung, dicampurkan, masuk tepung, masukkan kelapa, masukkan bawang goreng dan bahan-bahan perasa tadi dan kacau sehingga sebati. Agak-agak keras sikit, dia tidak lembut, keras. So kita goreng sama juga, dia kuning emas. Itu cara masak. Ada api jangan terlalu kuat. Api dengan goreng keadaan api yang perlahan. Baru kuih itu boleh cantik, dalam keadaan cantik. Tahu ni kita masukkan pewarna kuning supaya dia nampak warna kuning lebih cantik dan lebih menarik. So kita goreng. Nak tahu kata tahu tu masak, dia akan timbul. Bila dia timbul ke atas, maknanya tahu tu dah masak. So kita boleh angkat dan kita hidangkan. Dan bahan-bahan sayur dia adalah ubi kentang dan timun. Sama ada kita nak pakai parut pun boleh ataupun kita rincit-rincit halus-halus pun boleh. Dan telur rebus. So dihidangkan kepada pelanggan. Makan ni dapat memuaskan hati pelanggan, terutamanya cita rasa sedap. Bila makan sedap tu, begitu jugalah dengan sejajar dengan perkembangan dia. Dia boleh berkembang. Sebab makanan tu dia ada own recipe, own secret recipe. Tu dia Pak Tam, dia punya mood pun macam tu. Sentiasa dia orangnya tabaruk, profil, banyak ilmu tapi tak cerita banyak. Bercakap jika perlu. Dia tak lebih cakap. Orang separuh lebih cakap kan. Dia bercakap tu maknanya benda yang berfaedah. Mungkin dia ni sentiasa fokus kepada melayan pelanggan, ke semua orang. Dan dia rasa niaga ni bukan meniaga jaga kita. Kita kena jaga meniaga kan. Pak Tam ni dia seorang yang perfect. Dia bukan seorang perfect, maksud dia perfect, dia nak suatu benda tu mesti perfect. Maksudnya dari segi pekerjaan, dari segi apa yang dia buat, and then apa yang dia nak anak-anak dia lalui, mesti sama dengan dia. Tapi itu orang kata mustahil lah, sebab DNA kan kadang berbeza kan. Tapi Alhamdulillah lah kita orang dapat ikut. Saya kata tadi, saya bercita-cita anak-anak saya semua bekerja dengan saya. Okey, bila dia orang dah berjaya kerja saya ni, saya kata tadi, setiap dia orang masuk universiti, saya akan buka satu company. Sekarang ada 6, daripada 6 orang anak yang bekerja sekarang ni, kita buka 5 company. Di bawah 5 company ni kita ada holding, Syirah Heritage. Okey, apa yang kita bisnes sekarang ni, restoran, kita juga ada catering, kita juga ada bakery. Kejayaan yang kita capai, yang kita sedang buat dan baru buat sekarang adalah kita buka central kitchen, yang mana kita buat kucil. Kucil ni kita di pasaran belum ada lagi kuih talam. Kita dah keluar kuih talam lebih 30 jenis dan lemang tanpa buluh dan makanan, contohnya nasi lemak yang kita masak hari ni kita boleh makan tahun depan rasa yang sama tanpa bahan pengawet. Itu kejayaan yang kita buat. Dan akan datang, insya-Allah tahun depan, kita dah rancang tahun depan kita akan perancaskan sebab kita dah ada central kitchen. Bila ada central kitchen ni mudah kita nak perancas. So, perancangan yang ke depan kita akan perancas tu dia Pak Tam dengan lebih banyak lagi lah.
kita dapat buat satu CPU, tak tahulah mungkin kat luar tu ada, tapi saya dah study, kami the only one lah yang buat CPU Bumi Putra. CPU ni banyak orang buat, non Bumi pun ada buat. Pak Tam ni memang kita hire consultant yang pengalaman memang dekat Europe, dan kita ikut spek pun memang spek pada Europe. So memang sistem, so maknanya kita buat CPU tu memang high technology dan ikut sistem Europe punya lah. So daripada situ, sebab tu lah saya berasa bangga. Sebab bukan bangga sebab apa tau, sebab kita nak berjihad. So zaman kita jihad sekarang ni adalah untuk kita nak menunjukkan, okay, so ekonomi Bumi Putra Islam kita boleh buat seiring dengan yang bukan dengan non bumi. So itu yang saya berasa banggalah, dan semua yang bekerja dengan Pak Tam pun berasa bangga benda yang sama. Untuk diri saya, oleh kerana saya ni dah nak masuk 60, kata mak saya bukan kata tak mahu kerja, saya kata bukan tak mahu fikir, saya akan fikir. So semua barisan utama ni akan dijaga, perniagaan ni akan diwarisi oleh anak-anak saya semula tu, dan saya berada, dan saya dinaikkan pangkat saya sendiri sebagai penasihat. So mereka ni, anak-anak saya ni akan jadikan saya sebagai rujukan lah dalam membuat satu keputusan. Memang ramai orang respect lah dengan Pak Tam. So ramai bangga dengan kejayaan Pak Tam apa semula. Okay, saya tak nak azam. Saya kata okay, this time saya kena buat satu perubahan yang besar untuk Pak Tam lah. That's mean kita tak boleh ikut harus apa yang Pak Tam buat sekarang. Bukan kata tak bagus, maksudnya kita menambah baik dengan mengikut generasi yang akan datang. Yang orang kata macam generasi X, Z apa sama sekarang, baby boomers kan. Sebab itulah bila generasi muda ni dia ada new idea, yang benda-benda yang barulah. Saya hanya minat pergi restoran, pergi masak, pergi ke dapur, tengok apa aja. Itu ya rutin saya, dan memang saya seronok. So orang yang nak berniaga makan, dia kena seronok. Kalau tak seronok, dia tak boleh menjiwai. Bila tak boleh menjiwai, dia tak akan faham. Ini yang ramai gagal. Macam orang tanya, macam mana hang boleh buka banyak orang? Hang kena seronok. Hang seronok, hang boleh buat. Hang tak seronok, tutup. Orang masak ya semua tu. Ini yang orang perlu untuk buat sesuatu. Tak kira lah restoran ke apa ke, itu yang orang buat jadi. Sebab dia kena dengan jiwa. Apa kerja pun, tak sepinya restoran, apa perniagaan, dia kena buat dengan jiwa, dengan perasaan. Baru kita ni. Satu. Yang keduanya, kita janganlah letak duit tu di depan. Kalau letak duit di depan pun jadi satu masalah. Perniagaan adalah perjuangan bidang ekonomi, di mana hari ini orang Islam perlu berjuang ekonomi, teknologi. Saya kebetulan ekonomi, so saya berjuang lah. Tak payahlah nak pergi perang. Sekarang bukan zaman perang bawa ni, saya perang dalam ekonomi. So ekonomi kita berkembang, dari situ kita berkembang. Kita dapat menolong orang Islam. Kita mesti berfikir, okey, kalau kita orang Islam, siapa kata orang Islam tak maju? Sebab dalam Al-Quran semua ada. Sebenarnya Al-Quran tu mengatasi segala-galanya. Cuma kita yang tak faham. Tapi kalau faham, inilah rahsia kejayaan. Semua kita boleh buatnya, tak mustahil. Mesti kita boleh buat. Kita buat kerja mesti seronok. Sebab apa? Sebab kita boleh bantu orang. Sebab apa? Sebab kita berjuang ekonomi. So kita tak rasa putus asa, kita tak rasa takut, kita tak rasa apa. Lagi seronok ada. Sebenarnya semua perniagaan baik. Dalam dunia ini semua baik. Tapi makan adalah lebih baik. Kalau nak berjaya dalam berniaga, dekatkan dengan Tuhan. Jaga hubungan, saya kata. Ini paling penting. Orang tak akan faham selagi tak sampai umur 40 kata. Orang kata, biasa ya, biasa tak ada apa. Sebab apa? Pasal mereka tak faham. Kesilapan kita tak ambil contoh para Nabi, kita tak ambil contoh para sahabat. Kita contoh siapa aja. Apa ni yang kaya di dunia, yang ada hari ini, bukan tak boleh. Boleh untuk semangat. Tapi cari kenapa mereka ni sangat berjaya. Kenapa? Sebab dia orang pegang Al-Quran. Dalam Al-Quran semua ada. Nak ilmu apa?
marketing, account, ketabahan, kekentalan. Semua ada. Ilmu perniagaan, undang-undang, ekonomi, peperangan, strategi. Semua ada dalam Quran. Semua ada cerita. Itu semua nak tunjuk kita. Tapi kita terlupa kat situ. Carilah di situ. Kalau nak berjaya, habis sangat. Kalau tak ambil Quran, pergi surah lalu. Kita akan dapat. Tadabbur Al-Quran, kita akan dapat. Semua ada rahsianya. Percaya dan yakinlah.